Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua peserta-peserta, warga pendidik, persidangan PDP Spotlight Competency Upskilling, kompetensi digital guru yang dianjurkan oleh Pandai. Terima kasih kerana peserta-peserta semua sudi hadir pada persidangan ini walaupun di hujung minggu bersama-sama dengan panel-panel yang akan menyampaikan ilmu pengetahuan dalam digital di mana saya akan berkongsi dengan semua berkaitan dengan kesihatan mental terutamanya warga pendidik di era digital. Okey, bercerita tentang kesihatan mental. Kesihatan mental ini, kesihatan mental merangkumi emosi, psikologi dan juga kesejahteraan sosial. Di mana bagaimana seseorang individu boleh berfikir, berperasaan dan mempunyai tingkah laku serta bagaimana individu itu berupaya untuk menangani secara normal. Setiap daripada kita memang akan berhadapan dengan masalah dan bagaimana kita handle masalah itu, bagaimana kita mengurus masalah itu yang menentukan status kesihatan mental kita dan seterusnya kita boleh berfungsi dalam masyarakat serta kita berupaya untuk membuat keputusan. Kesihatan mental ini penting daripada kanak-kanak sehinggalah remaja dan dewasa macam kita ni yang dah dewasa kita perlu mengurus kesihatan mental kita dengan baik. Kesihatan mental yang baik akan membolehkan individu itu menghadapi tekanan hidup yang normal, secara normal lah. Okay? Bila berhadapan dengan masalah, dia tahu bagaimana dia punya coping strategi ataupun daya tindak dia untuk berhadapan dengan masalah tersebut dan boleh menjalankan aktiviti harian secara produktif, boleh bekerja secara produktif, seterusnya menyumbang kepada orang-orang sekeliling dia, kepada masyarakat, kepada mungkin kepada family dia dan juga kepada rakan-rakan serta organisasi dia. Kesihatan yang mental yang baik banyak dipengaruhi oleh genetik, biologi kita. Contohnya kalau misalnya kita sakit, sakit tidak dapat bergerak, ini sudah tentulah akan memberikan perasaan sedih ataupun memberikan tekanan kepada seseorang individu itu. Juga pengalaman hidup. Mungkin ada individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang boleh memberikan kesan terhadap kesihatan mentalnya. Contohnya peristiwa-peristiwa tersebut menyumbang kepada kesihatan mentalnya, dia mengalami depres yang berpanjangan ataupun peristiwa mungkin seseorang individu itu kehilangan seseorang yang disayangi tiba-tiba. Jadi jika tidak ditangani maka ianya akan berlanjutkanlah dan seterusnya akan mengganggu kesihatan mental individu tersebut. Okey, kesihatan mental dalam era digital ini kita faham bahawa sekarang ini adalah zaman di mana pembangunan dan kemajuan berkaitan dengan teknologi maklumat, internet, pembangunan kemajuan komputer itu sendiri. Kita tengok setiap tahun pun device, peralatan komputer, IT semakin bertambah baik, semakin majulah. Jadi itu pun akan memberikan kesan kepada kesihatan mental kita. Terutamanya generasi-generasi, kalau generasi yang mungkin masih muda, mereka sangat cepat adapt, sangat cepat sesuai dengan device yang semakin advance. Tapi mungkin generasi-generasi yang telah sedikit berumur ataupun berumur, maka untuk menyesuaikan diri dalam keadaan itu ambil masa sikit lah. Dan juga kebanyakan aktiviti harian kita sekarang adalah berkaitan dengan digital, di mana bagaimana maklumat itu diproses, didata, dikodkan. Kadang-kadang kan saya katakan bila saya melayari Instagram ke Facebook ke, kalau umur macam saya ni, Facebook tu memang masih
famous lah, masihlah kami pakai. Mungkin di remaja-remaja sekarang tak pakai dah Facebook. Kadang-kadang baru saya berniat, saya nak tengok ni lah, ni kan. Sekali dalam Facebook atau Instagram tu lalu je iklan tu. Sebabnya ia telah mengumpul maklumat kita. Dah apabila kita layari certain website tertentu, maka mereka telah kumpulkan maklumat kita dan itu di-feed kepada kita punya media sosial. Okey, dan juga era digital ini membawa perubahan kepada komunikasi kita, bentuk komunikasi kita. Kalau dulu kita kalau nak berkomunikasi kita mesti jumpa dengan orang tu ataupun melalui telefon dulu. Tapi sekarang kebanyakannya melalui WhatsApp. Macam inilah kita boleh buat persidangan secara online. Dari segi perniagaan sekarang ni online, QR code, cashless. Kalau pergi pasar malam pun hanya QR code je ataupun online banking. Apa lagi dalam pendidikan, sekarang ni menggunakan platform digital untuk menyampaikan ilmu dan banyak lagi bidang-bidang lain juga menggunakan digital. Jadi revolusi ini mengubah cara kita mengakses, mencipta ataupun berkongsi pelbagai maklumat. Okey, di antara strategi menggunakan tekanan ialah pengurusan masa. Okey, kita hadkan screen time kita, digital detox. Nanti saya akan ceritalah di antara strategi-strategi ini. Memang strategi-strategi ini juga akan menjaga kesihatan mental kita. And then dia juga akan memberikan kepada work-life balance kita dan seterusnya dia akan menyumbang kepada kesejahteraan psikologi, kesejahteraan diri kita Digital detox, latihan profesional, of course cikgu-cikgu kita ni kita memang tak dapat lari daripada peredaran zaman. Macam mana pun selepas dalam 2024 ini kita akan banyak revolusi dalam kurikulum dan sebagainya. Dan of course kita akan menggunakan platform digital dalam kita punya kerja buat sebagai pendidik. Okay, so kita kena upskill or reskill kita punya latihan dalam bentuk digital. And then self-care. Self-care ni sangat penting dalam kita bekerja, kita berhadapan dengan klien kita. Klien kita tu murid-murid lah kita perlu juga sayangkan diri kita, kita perlu juga menjaga diri kita, bekerja dengan cemerlang tetapi kesejahteraan diri juga perlu diutamakan. Sangat utama self-care. And then persekitaran ekonomi. Maksudnya ialah kita perlu ada persekitaran pekerjaan dalam era digital ini, mesti ada persekitaran pekerjaan yang kondusif, yang sesuai dengan bagaimana kita nak menggunakan device-device yang tertentu. And then tidak semua kerja, delegate and collaborate tidak semua kerja tu kita perlu buat secara silo ataupun kita perlu buat secara sendiri. Dalam era digital ni lagi senang kita nak delegate and then kita collaborate not only with our rakan sekerja yang berada berhampiran dengan kita, tapi dalam era digital ini kita boleh collaborate dengan mungkin dalam bidang yang sama ataupun kita mendapatkan kepakaran dalam bidang yang berlainan daripada seluruh dunia. Of course kita perlukan sokongan, itu adalah strategi yang seterusnya di mana kita perlu mendapatkan sokongan daripada sekeliling kita dalam era digital ni supaya ianya dapat membantu kesejahteraan diri kita. Dan set boundaries. Dalam kita bekerja tu kita perlu ada tentukan masa lah kita buat pengurusan masa tadi. Sekalilah dengan set boundaries dan pengurusan masa tadi di mana masa kita nak gunakan device, masa kita nak berehat dan sebagainya Okey, pengurusan masa. Tidak semestinya sepenuh katalah cikgu nak buat PDP tidak semestinya dalam keseluruhan PDP cikgu-cikgu perlu menggunakan device, menggunakan teknologi kerjaya pendidik ini sebenarnya kita perlu lebih dekat dengan kita punya anak murid, kita punya klien Jadi
human approach, human approach, kita hands on dengan anak-anak murid kita, itu adalah lebih memberikan impak kepada anak murid kita. Saya tak nafikan remaja, anak murid kita sekarang ini terdiri pada kanak-kanak dan remaja, di mana mereka lebih banyak terdedah dengan digital lah, digital. Kalau dia nak tengok apa pun, dia akan melihat kepada device mereka, handphone, laptop, iPad, tablet dan sebagainya lah. Jadi pemikiran mereka, pergerakan mereka, semua mereka telah terbiasa dengan situasi ini. Okay. Cikgu-cikgu boleh menyediakan bahan-bahan pembelajaran, bahan-bahan PDP itu dengan menggunakan platform-platform digital. Macam sekarang ni kita gunakan TikTok, dan semakin berkembang kita akan ada AI pula, artificial intelligence, yang mana bila kita apa je dah keluar, kita nak bahan ni je, anak murid kita akan dapat. Jadi untuk diri kita sebagai guru dan juga untuk diri anak murid kita, kita kena ada limit time, kena ada set boundaries, di mana take care of the minutes and the hours will take care of themselves, time management. Okay, you kena hadkan bila masa nak menggunakan device untuk belajar, untuk dapatkan ilmu, dan bila masanya mereka mencari juga, bukan setakat ilmu pengetahuan, perkara-perkara lain juga mereka menggunakan device mereka. Begitu juga kita sebagai guru, kita pun banyak mencari maklumat. Kadang-kadang kita nak tengok design rumah, kita nak tengok resepi, semua pun menggunakan device. Tapi kalau itu memberikan kesejahteraan dan kegembiraan, itu adalah sebagai salah satu terapi untuk diri kita, it's okay. Kita boleh terus kita melihat kepada device, tapi kita kena ada masa, kita kena set, hadkan sempadan bila masanya kita boleh melihat device kita, dan bila masanya kita perlu meletakkan semua peranti itu dan kita berhubung dengan alam, dengan keluarga dan sebagainya. Okay, macam tadilah, kita kena limit time, screen time kita tu. Kita kena hadkan masa kita screen time, sebab ia juga akan mendatangkan kesan kepada kesihatan mata kita. Sometimes kita terlampau lama kita melihat kepada laptop ataupun handphone, ianya juga akan memberikan satu kesan kepada kita punya emosi. Kadang dia datang cerita-cerita dalam handphone kita tu, kadang-kadang dia pop up kan, iklan, ataupun bila kita scroll kita punya IG tu, keluar pula cerita-cerita ataupun gambar-gambar yang kadang-kadang menimbulkan emosi yang tidak menentu dalam diri kita, kemarahan, ada cerita macam-macam. Tengok ada macam sekarang lah, saya rasa macam malam tu saya tak sesuai apabila saya melihat apa yang berlaku di Gaza sekarang. Jadi kalau saya tengok sebelum saya tidur, saya akan susah untuk tidur. Sebab kita akan jadi, diganggulah emosi kita, jadi sedih, jadi marah dan sebagainya. So kita kena limit time kita untuk tengok handphone ataupun tengok media sosial dan sebagainya. Kita juga perlu melakukan digital detox, iaitu detox-nyahkan daripada menggunakan sebarang alat digital pada masa-masa yang spesifik. Let's say 1 hari, 2 hari anda berazamlah, saya takkan sekejap-sekejap tu bolehlah kan. Mungkin kalau misalnya kita bekerja, kita mungkin akan nak tengok juga perkembangan semasa, ataupun ada perkara-perkara yang kita perlu selesaikan dengan kadar segera, mungkin kita kena tengok juga lah device, tapi set long time, masa yang panjang untuk kita detox digital detox ni. Lakukan aktiviti-aktiviti yang menjadi hobi kita. Seperti itulah tadi saya kata, pergi keluar,
bersenam, exercise ataupun keluar untuk hiking lah, hiking, camping ataupun melukis, buat hobi-hobi yang anda suka. Dalam masa yang sama juga kita dapat jaga kesihatan mata kita dan juga kita punya emosi. Kalau melukis, kita pergi bersama dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dia akan memberikan satu perasaan yang gembira dalam diri kita. So bila habis tu semua, you dah buat digital detox dan balik, ada kerja yang nak disiapkan, then back to your device. Okey, persekitaran kerja yang ergonomik. Maknanya mesti kondusif. Kalau misalnya dalam pekerjaan kita dalam dalam kita nak menyampaikan ilmu kita dalam PDP kita memang banyak nak menggunakan platform digital ini, maka sediakan persekitaran yang sesuai, yang kondusif untuk kita berhadapan dengan device. Okay, kalau kita macam online learning, kita perlu duduk, kalau satu masa pembelajaran cikgu tu 40 minit, 30 minit. So janganlah ambil kerusi yang dah nak jatuh ke apa ke. So belakang kita ni kita kena support. Kalau kita perlu bergerak, banyak bergerak, so mungkin kita macam yang ni gambar ni, berdiri, berhadapan dengan komputer. Okay, kita perlu bergerak, ketinggiannya, semua perlu ni lah, perlu sesuai dengan persekitaran kerja kita. Saya nak ajar satu exercise di mana bila kita terlalu lama berhadapan dengan device, mata kita ni akan silau kan. Jadi kita boleh lakukan 20 20 20. Okey, kita try 20 20 20. 20 20 20. Okey, sekarang kita tengok target objek 20 kaki daripada tempat anda. Okey, kita tengok sekeliling kita, ada objek tak yang 20 kaki dari tempat kita duduk sekarang. Okey, seperti yang saya katakan tadi bahawa memang kita perlu relevan, kita perlu relevan dalam pekerjaan kita. Macam zaman sekarang adalah era digital. Maka kita perlu sesuaikan diri kita perlu upskilling. Kita perlu mendapatkan latihan-latihan profesional bersesuaian dengan era digital ini. Saya pernah, seorang guru pernah berkongsi dengan saya masa PKP hari tu, di mana kebanyakan PDP, memang semua PDP masa full MCO tu dijalankan secara online. Cikgu itu telah serahkan borang untuk bersara awal apabila dia kata macam terlalu stres pada dia untuk melakukan online kelas ni. Tapi apabila dia dibimbing ataupun dia dapat latihan lah oleh guru-guru lain, ini berkaitan dengan support support. Rakan-rakan cikgu ni telah membantu dia untuk bagaimana dia mahir dalam menggunakan platform online tu. Jadi dia kata, banyaknya dia nak belajar. Cikgu ni dah 50-an. Dia kata terlalu banyak yang dia belajar dan dia rasa semakin berminat dalam PDP secara online. So dia tarik balik borang bersara dia. Dia kata so many things that I don't know. Masa PKP ni dia belajar dan dia rasa dia lebih berminat dalam kerjaya dia. Itu dia menimbul, maknanya apabila dia menambahkan kemahiran dia, something new lah, dan dia rasa dia boleh sesuai dalam era digital itu. Okay, tahniahlah untuk cikgu tu And then seperti yang saya katakan tadi, self-care itu sangat penting dalam kita untuk stay relevan pada zaman ini. Kita menambahkan ilmu pengetahuan kita, tapi self-care itu adalah sangat penting. Di antaranya kalau misalnya kita terlalu penat dengan membuat kerja-kerja yang menggunakan laptop, menggunakan peranti, maka kita perlu take a break. Kita kena buat juga, tapi kita ambil masa untuk kita berhenti sekejap.
Contohnya kita akan buat deep breathing ya. Deep breathing saya boleh ajar yang box breathing tu. 4, kita tarik nafas 1, 2, 3, 4. Kita pause 1, 2, 3, 4. Lepas 1, 2, 3, 4 dan kita rest. Okay, kita ulang 2-3 kali, 2 atau 3 kali dan kita akan dapat bertenang dan kita akan balik kepada kerja kita. Dan juga saya boleh cadangkan satu lagi exercise untuk kita rehatkan mata kita daripada skrin 20-20-20, 20-20-20. Iaitu setiap 20 minit kita berhadapan dengan skrin kita, ya, setiap 20 minit kita berhenti, kita tumpukan pada objek 20 kaki, 20 feet daripada kita. Ya, kita tumpukan objek 20 kaki. Mungkin peserta semua boleh try. Ya, every 20 minutes. Then kita tengok 20 kaki objek di hadapan dan kita renung objek itu selama 20 saat. Okay. Setiap 20 minit kita berhenti. Kita tengok objek 20 kaki di hadapan kita dan kita tenung objek tersebut. Tak kisahlah objek, kalau ada orang pun boleh juga. Kita tengok orang tu 1, 2, 3, 4, 5, 20 saat. Lepas tu barulah kita balik kepada skrin kita. Dan kita lakukan deep breathing tadi. Okay. Seperti yang saya kata tadi, collaborate, delegate, sebenarnya dalam era digital ini kita dapat mengurangkan kerja kita. Kalau dulu kan masa kita jadi cikgu semua benda kita nak kena buat, tapi era digital ni banyak maklumat yang kita boleh akses. Kalau masa sebelum era digital kita mengakses maklumat, okay, kita kena pergi library ataupun kita kena pergi berjumpa dengan orang lain ataupun kita nak belajar sesuatu dan we have to attend class dan sebagainya. Tapi sekarang kalau dalam era digital kita mengakses perkara-perkara itu hanya secara online. Okay, apa saja macam sekarang ni kan AI kan, kalau saya kata chat GPT tu kita tekan dia apa-apa, kita tanya dia apa, dia akan keluar. But then kita kena tahulah dia punya limit dan kita bagaimana untuk handle maklumat-maklumat yang kita dapat itu. Sebab maklumat yang tepat, maklumat yang betul juga akan membantu kita untuk mensejahterakan diri kita. Tapi kalau maklumat tu tak tepat, dia akan memberikan kesan juga kepada orang lain. Maka strategi tadi kita juga perlu mendapatkan sokongan daripada orang sekeliling kita, terutamanya rakan-rakan sekerja di mana kita akan share, okay, kita selalu berkongsi dan juga mendapatkan bantuan mungkin dalam cabaran-cabaran melakukan PDP dalam era digital ini. Berkongsi, kita melihat kepada rakan-rakan kita bagaimana mereka membina bahan-bahan berbentuk digital. Kongsilah bahan-bahan itu, berkongsi. Okey, kalau untuk subjek ni, satu Malaysia ni, satu negara ni, cikgu-cikgu boleh kongsi. Kita nampak bahawa cikgu A ini dia telah mencipta satu bahan, membuat inovasi dalam bentuk digital untuk dikongsikan kepada anak murid mereka. Maka mungkin platform media sosial itu juga boleh membantu. Macam kita ada platform kami Guru Malaysia, kita ada platform berbagai platform lah dalam Delima juga yang KPM sediakan. Jadi mengurangkan kita daripada kita terlalu banyak spend waktu untuk membina bahan. Sedangkan bahan-bahan tersebut memang kita boleh dapat daripada guru-guru lain yang sudi berkongsi di platform-platform digital. Maka ini akan mengurangkan sedikitlah beban kerja cikgu dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran dalam bentuk digital. Okey, saya ingat setakat itu saja yang saya boleh kongsikan bagaimana kita menjaga kesejahteraan mental kita dalam era digital ini, terutamanya dalam kalangan pendidik. Untuk ini ada saya kongsikan
media sosial saya dua lah. Kalau zaman saya ni saya pakai Facebook dengan Instagram je lah. Di mana dalam Facebook saya juga saya ada kongsikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kesihatan mental kita ya. Juga untuk sebarang bantuan, mungkin cikgu-cikgu, warga pendidik semua berhadapan dengan masalah ataupun isu kesihatan mental ini, kita mempunyai pegawai-pegawai kaunseling ya ataupun kaunselor pendidikan yang boleh membantu cikgu-cikgu, warga pendidik Kementerian Pendidikan Malaysia, sama ada di Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun di Jabatan Pendidikan Negeri, juga di Pejabat Pendidikan Daerah dan organisasi-organisasi lain seperti IPG, Kolej Metri. Jadi kita boleh mohon bantuan lah ya, kalau ada isu boleh berjumpa dengan kaunselor pendidikan untuk mendapatkan perkhidmatan. Jadi setakat itu sahaja, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan dan juga kesilapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.